button record, so saya kena record screen saya sendirilah. Okey, saya dah record. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada adik-adik semua. Terima kasih kerana turut hadir short talk lah, online webinar lah sekejap untuk kita terangkan berkaitan tentang water quality assessment. Okey, pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua kerana sudi meluangkan masa untuk kita share the knowledge berkaitan tentang water quality index assessment. Okey. Water quality assessment ni sebenarnya kalau ikutkan dia banyak sangat kaedah-kaedah. Kalau dalam bahasa Arabnya mazhab, kaedah tu lah. Mazhab tu maksudnya pendapat orang yang berbeza-beza. Namun begitu di Malaysia, sebab kita duduk kat Malaysia ni kan. Okey, sebab kita duduk kat Malaysia ni, so kita fokus apa yang disuggestkan oleh Department of Environment. So kita follow for that method. Okey. Kalau ada nak bertanya, mohon terus cakap sebabnya saya tak nampak kalau orang angkat tangan. Boleh? Okey, terus je interrupt. Kalau ada nak tanya ke apa, boleh je terus cakap sebab saya tak nampak skrin. Okey, saya go to first. Okey, objektifnya kalau kita nak buat untuk water quality assessment ni, to determine the water quality index, okay, for water sample. Water sample kita tak kisah daripada air sungai ke, daripada air tasik ke. So kita nak tahu, contoh kita sekarang semua duduk kat kampung masing-masing kan. Okey, kita kat kampung tiba-tiba cantiknya tasik dia, ataupun cantiknya sungai tu warna hijau. Hijau tu hijau. Patutnya air warna biru kan, warna biru, warna koko macam gitu kan. Tapi ni hijau. Cantiknya pemandangan dia. Cantik macam itu tak semestinya kualiti air yang bagus. So, macam mana kita sebagai seorang engineer ni, bakar engineer ni, kita nak tahu, betul ke air dia ni bagus? Aku boleh mandi ke kat situ? Aku boleh ambil ke air tu buat minum? Lagi bahaya, takut keracunan. So, that's why kita kena buat water quality index. From water quality index assessment ni, kita dapat tahu apakah fungsi sungai tersebut, apakah fungsi tasik tersebut. So that's why apa learning outcome kita pada hari ini. Okay. At the end of this course, student are able to, adik-adik akan dapat evaluate. Maksud adik-adik boleh analisis water quality status tu. Kat mana yang adik-adik tengok tu, sungai tu warna hijau cantik. Tapi kita dapat evaluate that data tu from quality status tersebut. Lepas tu, yang kedua, from that result, adik-adik boleh classify. Ini yang sangat penting. Classify. Adik-adik boleh klasifikasikan. Air sungai tu walaupun nampak hijau tak boleh digunakan untuk mandi-manda. Dia hanya boleh digunakan untuk macam basuh-basuh kereta, macam gitu. So, itu semua ada fungsi-fungsinya. So, ini sangat penting. Kalau misalnya nanti adik dah kerja nanti kan, adik-adik kena tahu this basic dulu first. So if you tahu dah this the basic knowledge, so you can further after this. Apa-apa saja. Mungkin you boleh sambung buat research mana-mana. So kalau you tahu je this knowledge, insya-Allah you akan boleh pergi jauh lagi. Okay, settle. Jadi, kenapa kita nak tahu WQI ni? Okay. Kan tadi kita dah tahu macam mana kita nak analisis. Kita tahu classification dia, air tu untuk apa. Dan kita, yang ketiga sepatutnya, bila kita dah makin matang, kita tahu, mungkin you lepas ni buat research. Nombor 3, kalau ikutkan C ni, tapi dalam kita punya tak ada lah. Nombor 3 sepatutnya nanti next time, bila you dah tahu dah apa kegunaan apa semua kan. So, you boleh tahu apakah treatment yang terbaik. Treatment terbaik untuk next. Ini mungkin you punya research lah. You punya research next. Mungkin you nak sama master ke PhD ke. Kan. So, ini sebab tu kita kena tahu this basic first. Okay. Dr. Huda ni asyik-asyik pasal research. Iyalah, sebab kita kan orang bijak pandai. Bila kita orang bijak pandai, kita kena gunakan ilmu yang kita ada untuk kita manfaatkan kepada masyarakat. Okay. Boleh follow sampai sekarang? Boleh. Okay. Efrino, are you follow me?
Yes. Okay, Boleh tuan. well done. Okay. Satu lagi kumpulan Maisarah tu. Saya memang sebab saya tahu dua kumpulan je tapi tak tahu kumpulan lain kena juga. Kena join sekali. Okay. Terima kasih semua. Okay, so dalam WQI, saya pernah dulu masa saya PhD, saya buat berkaitan tentang wastewater. Tapi ada sebab kebetulan pensyarah saya punya supervisor Dr. Muhammad Alifullah Zaki, beliau pernah buat analisis sungai-sungai di Indonesia. Dan dia pernah juga buat satu jurnal yang ada kritik lah berkaitan tentang Indonesia tu. Dan alhamdulillah lah publicationnya berjaya. Dan bila saya tengok, dia punya pengiraannya berbeza, tak sama dengan Malaysia punya. So that's why saya kata tadi awal-awal, untuk water quality assessment ni, dia berbeza-beza setiap orang, setiap tempat, setiap negeri, setiap negara berbeza-beza. Tetapi saya hari ni, saya hanya fokus on Malaysia saja. Saya ni baru belajar juga, tapi yang saya baru belajar ni saya terus nak bagi ke adik-adik supaya kita sama-sama buat yang betul-betul punya. Okey? Okey. So, kalau adik-adik Google cuba try lah nanti next time lah. Google WQI Malaysia. So nanti adik akan dapat satu paparan yang dia linkkan dengan Department of Environment. Dia menggunakan this formula. Okey. Kita formula ni ni bukan exam tak ada exam. Okey. Formula ni panjang formula. WQI dalam kurungan 0.22 SI DO apa semua bla 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 bla. Ada DO, ada pH, ada BOD, ada COD, ada AN for ammonium nitrogen, SS for suspended solid, and pH lah. Okay. SI, apa tu SI? SI itu adalah sub-index DO. DO ini mesti dalam unit percentage saturation, bukan miligram per liter. Ingat lagi tak? Masa kita buat BOD hari tu, kita check DO guna yang kita celup tu kan, probe tu. Ingat lagi tak? Adib ingat tak Adib? Ingat. Okey, kita celup air tu, kita guna DO. DO tu unit dia apa? Ingat tak? Yang kita guna probe tu. Itu unit dia adalah miligram per liter. So, from this result, kita kena convert kepada percentage saturation. Jangan terus direct ambil. Ingat? Okey, takut nanti salah. Itu. Boleh Okey. BOD, unit kita adalah miligram per liter. Okey. COD, unit kita miligram per liter. NH3N ni. AN ni means. AN means. Maksud dia ammoniacal nitrogen. Kalau kat lab kita di environment, kita menggunakan Nessler method. Dia banyak method tapi kita biasa pakai Nessler method. Dia akan dapat NH3N. Miligram per liter of NH. Tulisan saya tak cantik sikit tapi boleh mulut dia tulis tapi tulisan tak apa nak cantik Okay, sorry. SS adalah miligram per liter and this one for pH. Okay, this result. Okay, kita guna formula ni. This result mesti within this syarat, condition. Dia mesti within 0 ke 100 nilainya. Okey. Jelas kat situ? Maisarah, jelas kat situ? Jelas Pak. Okey, well done. Kalau nak tanya, okey, just interrupt me. It's okay. So, okey. Dalam WQI, kita kena buat berapa eksperimen, Hilmi? Berapa eksperimen patut kita kena buat, Hilmi? Ada 5. Kenapa 5? Ada 4. Kenapa 4? Cuba tengok ni, Mi. Hilmi tengok ni, Mi. Ni Ada apa ni, Mi? formula, Doktor. Yes. Kita tengok formula. So, ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, first, DO. Ni DO, 1. Tengok ni, this one. Okay. Second, BOD. Okay, tak apa, kita belajar. Sekarang kita belajar. No problem. Okay, yang ketiga, COD. Yang keempat adalah ammoniacal nitrogen. This one. Kita tengok kita formula.
Yang kelima, SS. This one. Yang keenam adalah pH. So, adik-adik kena buat this 6. Semua ni serentak. Okey. Tak kisahlah. Maksudnya sampel tu, you kena buat this 6 eksperimen. Kalau dalam you punya tesis, dalam you punya report, ada yang jar test, ada yang total bacteria count, itu tak termasuk. Itu just knowledge lain lah. Tapi from WQI mesti kena guna yang ni. Okey, clear kat sini? Boleh? Assalamualaikum Dr. Uday. Ya, Dr. Din. Ya. DO tu apa? Tadi saya terlepas pula. Okey, DO. Ada doktor? Okey, mari kita tengok kat DO sini. dissolve oxygen. Yes. Oh, jadi WQI dia tak mengambil kira fosforus Tak. Nitrate? Tak juga. Oh, ini untuk sekiranya menggunakan kaedah pengiraan ini, WQI ni. Oh, I see. Habis macam mana kalau macam WQI kita nak buat dekat tasik yang ada warna hijau tu, tapi warna hijau tu hasilnya daripada part of it daripada fosforus kan? Betul tak? Yes, exactly. Dia dah masuk eutrophication. Dia dah hijau-hijau tu, dia dah berlaku eutrophication. So itu tak menggunakan kaedah ni. Tak guna formula ni. Dia tak akan gunakan WQI lah, dia gunakan lain lah. NWQI itu yang lain pula. Yang Okay, ada fosfat apa semua. Saya tanya ya. Okey, boleh. Terima kasih doktor. Okey. Sudah nak tanya, untuk bacaan pH tu, dia kena in situ punya bacaan atau boleh ambil dekat laboratory punya pH? Boleh ambil kat in situ pun boleh, terus ambil kat, tapi kalau nak ambil tu terus check. Sebabnya kita tak nak dia terganggu dengan kawasan surrounding. Yang cantik. Maksudnya kita kena ambil direct pH lah. Maksudnya kita tak boleh macam sampel tu kita keep in the freezer for, kan dia ada at least boleh keep sampai 24 hours kan. Maksudnya itu yang itu pun boleh kita ambil pH yang itu ke, ataupun kita just kena yang direct punya pH, maksudnya yang di lapangan ataupun yang baru ambil dari lapangan, atau kita terus test pH dia sebelum kita simpan. Okey, kalau dari segi teori lah kan, pH ni dia tak akan terganggu kalau dia tak ada kaitan dengan bakteria. Dia tak ada bakteria yang benda hidup tu. Maksudnya pH tu, contoh ini probe pH. Okey, probe pH ni dia tak akan terganggu dengan bakteria. Kecuali BOD dan COD kena buat dalam within 24 hours from you sampling that air tu. Sebab BOD dia ada cek kandungan penggunaan oksigen oleh bakteria tersebut. That's why BOD, COD, DO mesti kena 24 hours from you sampling. Itu yang betul. pH, no problem. You boleh ambil sampling from that side, ambil terus sampai kat lab, check berapa pH-nya. Or you have that in situ probe. Maksudnya you ada probe yang boleh bawa ke portable probe, pH, you boleh celup dia, probe tersebut, dapat nilai pH, so you boleh ambil data tersebut. No problem. Mana-mana pun boleh. So sekarang, ini adalah parameter-parameter dan metod yang adik perlu buat. Okey, kita tengok adik-adik, kita tengok sini DO. DO miligram per liter. Tetapi kita nak, mesti kena convert dalam bentuk percentage. After this, saya akan tunjuk cara macam mana kita nak convert. Okey, so macam mana dapat DO ni? So, DO oksigen ni from DO meter. DO meter. So, DO meter tu lah yang probe adik-adik pakai tu. Ingat lagi tak kita buat BOD hari tu, kita celup, kita dapatkan nilai tu. Okey, satu. Okey, lepas tu BOD, biochemical oxygen demand. Ingat lagi tak kita buat untuk 5 days punya tu. So, gunakan that kaedah dapat nilai tu tersebut. Dan unit dia adalah, ingat, miligram per liter. COD miligram per liter guna digestion method. Kalau ingat dulu saya pernah ajar, kita menggunakan low range, tapi depend on you punya sample. Mungkin kalau contoh Hilmi, you punya sample from sungai apa Hilmi? Sungai Pancur. Okey, Sungai Pancur. Masa test nanti, pastikan guna 2 vial. Satu yang high range, satu yang low range. Kita takut air tu sangat kotor, so dia boleh valid baca dengan high range. Tapi kalau dia tak boleh baca, so mungkin dia boleh baca dengan low range. Boleh Hilmi?
Berapa? Okay. Ni untuk COD kan? Yes. COD. Okay, ingat Okay, so you try for high range and low range. Sebab kita tak tahu. Kalau kita tahu tempat tu air tak kotor, so boleh pakai low range. Tapi kalau kita tahu tempat tu, aku tak tahulah, tak pernah ada study berkaitan kat sungai tu. So, pakai dua kaedah tu sebab dia tak boleh, takut tak boleh baca. Nanti rugi masa you. 24 hours kan? Okay, lepas tu, next. Seterusnya, ammoniacal nitrogen. Unit dia, ingat unit pastikan NH3N. NH3N. Pastikan, dan saya dah pasti Nestle menggunakan NH3N. Sometimes ada reagent, bahan kimia, dia menggunakan NH4. Kita tak nak yang tu. Sebab nanti you tak boleh match dengan that formula. Sebab formula tersebut menggunakan NH3N. Okay, next adalah suspended solid experiment yang you all masuk dalam filter tu yang filter paper tu kan, you masuk kat dalam oven for 1 hour 103 hingga 105 selama 1 jam apa semua kan. Okay, settle. Okay, next you buat pH. pH ni masa you buat BOD sebenarnya you dah check pH. DO ni pun sebenarnya you boleh buat sekali dengan you buat BOD. So benda ni sekejap je kalau ikutkan, serentak je. Okay, boleh? Okay, next. Sambil-sambil saya nak promote terus lah. Okay. Saya nak promote dalam kaedah-kaedah WQI tu, kita telah memperbaharui kita punya modul bagi laboratory version 2022. Okay. Sekarang ni kita dalam proses penjilidan. Dan kalau dah publish nanti, kalau nak beli, bagi tahu kepada saya. Okay. Nanti saya akan order lah dengan penerbit tersebut. Okay. Okay. Ini dalam ni semua lengkap, termasuk macam mana nak kira WQI, macam mana prosedur BOD, macam mana kira COD dan sebagainya lah. Alright. Okay. Nak guna formula yang saya kata tadi, WQI yang panjang tu, dia kena ada syarat. Syarat dia adalah ini. Okey. Kalau adik tengok dalam DOE tu pun ada juga. Okey. Syarat dia best fit equation for the estimation of the various sub-index value. Setiap satu DO, BOD, COD, nitrogen, SS, pH, semua ini ada syarat. Ini syaratnya. Kalau contoh X ni. X ini adalah DO. Jika DO kurang daripada 8, DO kena dalam percentage saturation. Okey. Kalau dia DO dia ni dalam DO dia ni adalah X. Kalau DO dia ni 7, so kena guna this formula. So SIDO adalah kosong lah. Kalau kita punya nilai DO kita contohlah 10. So 10 dalam range mana? So inilah 10. Kena guna this formula. Dia ada syarat dia. Okey, nanti kita tengok Okey, andai kata pula BOD. BOD contoh dapat 20. Okey, 20. So 20 X. X adalah 20. So 20 ni saya besarkan sikit So 20 lebih besar daripada 5, so kena guna this formula. Macam gitu. Sama juga COD. Dan dia ada syarat-syaratnya lah. Kalau kurang daripada kurang daripada 20, so guna formula ni. So seterusnya pun begitu juga. Okey, ini sekiranya adik-adik guna this formula, so ini adalah setiap satu syarat. Alright, next kita pergi seterusnya. Ini saya refer di dalam WQI yang Malaysia punya. Okey, dia sebenarnya banyak table. So saya nak lebih fokuskan terus sebab adik nak buat WQI. So guna that formula, so kita terus fokus on this table. Okey. Kalau tengok pada table ni, dia dah cakap kat sini ammoniacal nitrogen berapa, BOD berapa, apa semua. Tapi kita fokus sebab kita kira WQI, so kita fokus this one. Yang ni, ingat. Kita fokus on this one saja nilainya. Sebab kita kira WQI kan. Sebab kita buat semua eksperimen tersebut, so kita dapat nilai WQI, so dapat dia begini. So adik kena tengok dia buat kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan kelas 5. Okey. So, daripada kelas-kelas tersebut, okey, contoh
saya tak bagi tahu dia. Okey, dan contohnya adik-adik dah dapat WQI. Contohnya dah dapat WQI. So macam mana adik-adik nak tahu kelas dia? So kita kena tengok result kita ni. Kalau result adik-adik ni adalah contoh 60. Okey. 60. Siapa Fatin ada? Fatin Aliyah ada? Ada doktor. Okey, Fatin, kalau saya punya WQI 60. Saya kelas ke berapa? Kelas ketiga. Yes, exactly. Okey, betul. Pandai dah tu, dah tahu dah tu. So dia ada kelas ketiga. Okey. So dia depend on you punya kelas. Apa kelas ketiga tu? Mari kita tengok tabel seterusnya. Water class and users. Mudah je kan nak sebenarnya. Tapi kita kena proses dia tu agak panjang sikit lah bila kat lab. Analisis dia cepat je. Okey. Kalau kelas kita ketiga tadi, Fatin cakap ketiga. So inilah kegunaannya. Water supply, extensive treatment. Perlu extensive treatment. Maksudnya kena buat treatment yang bagus lah. Boleh juga buat sebagai perikanan, economic value for water. Boleh sebabnya mungkin ikan boleh hidup kat situ. Okay, dan livestock drinking. Macam contoh, air tersebut boleh dijadikan sebagai bahan minuman kepada kita punya binatang macam lembu ke, kuda-kuda kita ke. Oh, ada kuda Okay. So, so kita tahu kelas kita tu kat mana. So, kita tahu beneficial use for setiap sungai tersebut. Andai kata tak ada kelas, contoh dia kelas yang kelima, masuk teruk sangat lah tu. So mungkin perlu treatment yang lebih baik. Macam itulah. So kita dah tahu maaf. Kita dah tahu kelas-kelas kita kat mana. So seterusnya kita ada lagi satu table untuk kita classifykan kita punya condition air tu kat orange clean ke, slightly polluted ke ataupun polluted. Okey, saya nak soal. Siapa saya ingat lagi tadi saya nampak Maisara dah tadi kan. Ni lah Farisha ada. Ada. Farisha. Okey. Farisha, WQI saya nilainya adalah 10. Saya dapat berapa? Kategori apa? Polluted. Yes, exactly. Pandai. So, dia dalam polluted. So, bila adik-adik buat report, buat technical paper, so you kena recommend apa patut kita kena buat supaya dia lebih baik, more better dan better. Treatment apa yang patut kita kena buat. Okay, you dah boleh recommendkan lah. Ini proses dia. So, kita sebagai bijak pandai, contoh kita sebagai engineer lah, bakal engineer nanti kan insyaAllah. You kena tahu, aku dah tahu air kat situ teruk. Orang kampung orang asli ni dia ambil sebagai buat bahan minuman apa semua tanpa ada apa-apa treatment. So kita ni yang tahu ilmu tersebut, kita buat treatment menggunakan air tersebut dan kita buat treatment lah bagaimana caranya. Sebab itulah kita ni diberikan oleh Tuhan kepandaian untuk kita bantu masyarakat kita. Okey, boleh semua bakat engineer ni? Tak jawab pula. Allah boleh Pak. Oh, insyaAllah. Bagus. Itu nak dengar tu. Okay. So, kita dah sampai tahap last dah. Kita pergi ke example. Okay, example. Terus dapat data. Ni last ni kiranya. Okay, one of the river. Namanya Sungai Miswar. Sorry lah. Saya cedok je nama apa-apa ni sebenarnya. Okay. Kita anggap Sungai Panco. Jangan ambil data ni siap korang. Saya jadi panel you all Okay. Sungai tersebut Sungai Panco. Okay, dia dah you dah check kualiti air tu. Okay, mungkin you check beberapa kali lah. Mungkin this week. Okay, lepas tu week pertama, week kedua, week ketiga. Okay, contohlah. Lepas tu you dapat data. You pun dapat data you dalam miligram per liter. Okay, you kena dapatkan juga temperature. Sebab apa? Bila you dapat yang ni, contohnya you dapat daripada prop tersebut 3.53. Tapi you kena check juga temperature. Sebab apa? Daripada data ni, dua data ni, kita nak tahu nilai percentage DO, saturation.
Kalau you just ambil DO saja, you tak akan dapat nilai percentage DO sebab dia nak tahu berapakah nilai temperature air tersebut juga. Okey, yang sebaiknya kita buat in situ. In situ means you bawa probe, bawa pergi sana. Andai kata tak ada in situ punya probe, you ambil air tersebut, terus cepat pergi ke makmal, test terus, check DO dan juga water temperature dia. Okey, clear kat situ? Efrino? Mamal jauh dah. Pancu dekat Okay, dia. Kalau dulu, yang bagusnya, saya pernah tengok fakulti teknologi ni lah, FTK, dia ada box air tu, dia masukkan air dalam botol dan terus tutup dalam tu, dia orang terus tutup lah dengan pakai aluminium foil apa semua, tak nak bagi temperature kacau. Macam gitulah. Sebab dia nak fresh. Tu. Okay. So, pastikan terus pergi ke lab. Okay. Seterusnya, adik-adik kena check BOD berapa. Okay, BOD ni means BOD 5 Nilai BOD 5. COD sekejap saja 2 jam. Okay, ammoniacal nitrogen sekejap saja. Suspended solid one day boleh siap. pH just celup saja. Senang, benda senang je semua ni. Dr. Huda nak tempat tanya? Sila. Okey, kalau macam suspended solid tu kan dia punya, kalau kita buat test dalam lab, kita kena cari nilai untuk total solid, total suspended solid, total dissolved solid dan volatile suspended solid. So kalau yang nilai yang suspended solid yang doktor tunjuk ni, adakah yang kita cari untuk table total suspended solid sahaja? Okay. Yes, betul. Okay, so yang lain-lain data tu tak perlu ambil lah. Boleh ignore faham. terus. Okay, Faham. adik-adik ingat tak masa kita buat total, nama eksperimen adalah total solid determination. Dalam, tulisan saya pun. Okay, ada 3 tau. 1 total solid, 1 total suspended solid, satu lagi volatile. Ada 4 Satu lagi dissolve. So, adik ambil total suspended solid yang gunakan filter paper. Tengok balik, sebab tu saya kata beli modul tu. Okay. Beli modul tu. Kalau tak ada beli, kalau ada tak apa, Alhamdulillah. Beli modul tersebut, tengok prosedur dia. Ini saja data yang kita nak dalam unit miligram per liter. Masa buat. Okay, saya bagi tahu Masa buat. Contoh ni botol air you all. Contoh, ni botol air Tupperware ni mahal Okay. Botol air ni penuh sampai sini airnya. Okay. Make sure masa setiap kali cerap tu, kocok. Jangan pula hang pergi ambil yang atas ni je. Tak boleh. Kena kocok air ni. Kenapa? Homogeneous. Kita nak semuanya rata. Sometimes, bila kita buat eksperimen, benda kodok-kodok dia macam ni. Macam kita buat air Milo lah. Air Milo kan bila kita kacau, kodok-kodok dia kat bawah kan. Bila sampai ke bawah tu tak boleh minum dah. Terpekat sangat dah kan. Kita tak nak macam tu. Setiap kali eksperimen, kocok first. Kocok first Okay. Dapat clear kat situ boleh? Okay? Boleh go lagi? Boleh follow? Boleh. Okay, bagus. Sebab saya tak nampak you all ni. Jadi you all kena ni. Okay. First step. Kita nak kira dah. First step. Dissolve oxygen. Dissolve oxygen kita dapat dalam unit miligram per liter. So, kita kena convert ke dalam percentage saturation. Menggunakan online calculation. Senang je. Adik tulis je. Convert DO miligram per liter to DO oxygen percentage saturation. Okay dah. Dia akan, saya ni contoh je ni. Masukkan je data you all. DO kat sini. Masukkan temperature adik. Lepas tu tekan enter. Dia akan keluar yang ni. Ini adalah yang betul. DO percent saturation. So, adik akan dapat DO percentage ni. Ini kita akan masukkan, jadikan sebagai X tadi. Okay. Next. Seterusnya. The value of DO kita 45.77. So, kita refer X ni. Ni X ni. Okay, refer balik. Dalam kita punya table WQI1, kita tengok mana
Oh, ni kurang daripada 8. Ni lebih daripada 92. Oh, dia kat sini. So, kita kena guna this formula. Ni, kena guna formula ni. Ingat. Okey, lepas tu, X kita adalah 45.77. So, masukkan data ni. Okey, masukkan data. Macam kita main ni lah. Alah, macam kita buat main matematik tu kan. Okey, masuk data. Dapat tu, adik terus dapat SIDO kita adalah 43.28. Nanti dapat modul tersebut ada example ni. Jadi nanti adik try kira betul tak saya kira ni. Okey, kalau saya kira betul-betul dah ni. Okey, akan dapat SIDO ni. Okey, simpan this data, this result. So kita pergi ke next step, kita nak kira BOD. Daripada result kita dapat tadi, kita mendapat 5.97 mg per liter. Okey. So, 5.97 dia kat mana So, kita gunakan ini tak boleh sebab lebih. Ini. So, kita guna this formula. Okey. Hati-hati saya sebenarnya berhari-hari saya mengira this menggunakan this formula. Bukan berhari-hari lah. Berjam jugalah sebab saya tak jumpa cari macam mana penyelesaian dia sebab kalkulator orang berbeza-beza. Kena cari ini adalah eksponen, EXP. Tengok kalkulator adik-adik. Cari kalkulator adik-adik tu EXP. Saya rasa you try dulu. Masukkan nilai X ni adalah ini. Dapat tak nilai yang dapat tak 77.17. Sometimes ada kalkulator tu tak dapat pun kalkulator ni. Kadang-kadang kalau ada yang kalkulator dia ada EXP. Kadang-kadang dia ada E. Dia tak dapat result seperti ni. So make sure adik-adik mesti betul tekan kalkulator. Susah ni. Jadi pastikan masukkan data X tadi yang BOD tadi, masukkan ke dalam X ni, yang ni masuk dalam ni. So dapatlah sebenarnya SI BOD adik-adik adalah 77.17. Okey? Clear Okey, jangan salah kira. Nanti salah kelas nanti. Okey. Seterusnya COD. COD you all dapat 48 mg per liter. Maaf. Okay, so kita gunakan this formula lah. Okay, so guna formula ni. Okay, so masukkan nilai X tersebut di dalam yang ni. Yang ni. Masuk. Dapat sepatutnya SICOD sepatutnya 46.56. Okay, dapat yang ni. So, kita pergi next step pula. Senang je kan? Tapi tekan kalkulator kena betul. Ini dengan betul-betul. Ini dia ada... Doktor mute mic. Kejap. Dah lama. Hello, dengar tak? Hello? Alamak. Sorry. Dengar tak? Dengar. Sorry. Ada. Saya line tak okey. Dah lama ke? Tak baru ni. Oh, thank you. Okay, bagi izin saya share screen. Aduhai. Sabar je lah. Okey. Dia tadi sampai COD ke sampai ammonium nitrogen? COD dia. Okey, COD. Okey. So COD tadi senang saja. So adik-adik masukkan saja nilai X ni, terus dapat nilai X ni masukkan, so dapat nilai ni. Okey. Kepada orang yang menganalisis WQI, mohon masukkan dulu data ni.
try and error. Masuk data ni, dapat tak nilai ni? So, kalau dapat nilai ni, means you tekan calculator betul. Saya takut you tak dapat nilai ni. So, takut dapat cara lain sebab setiap calculator dia berbeza cara tekan EXP ni. So, kena tekan betul-betul lah. Okay, kita pergi ke ammonia ke nitrogen. Okay, ammonia ke nitrogen ni, adik-adik kena hati-hati. Okay, kenapa saya cakap ammonia? Okay, ammonia ke nitrogen, kalau kita tengok formula dia, dapat data adalah 0.4. Okay, 0.4 ni, dia berada di dalam range yang mana satu? Ini kan? Yang ni. So, kita kena guna this formula. Panjang formula dia. Okay. So, X kita adalah 0.40. Okay, 0.40 ni kita masukkan ke dalam X. Tiba-tiba ada palang kat sini. Okay, sekejap Palang ini bermaksud apa-apa keputusan terhasil mestilah keluar dengan positif. Means, ini 0.4. Okay, 0.4. 0.4 tolak 2. Dapat berapa, Hilmi? Dapat 1.6. Okey, sepatutnya 0.4 tolak dengan 0.2 dapat dengan negatif 1.6. Betul tak? Ya, apa? Okey, tetapi Sebab dia ada palang. yes, bagus. Sebab dia ada palang, so dapat ni dapat 2 pula. Sorry. Dapat 2. Okey, 2. Sama dengan sepatutnya jika ada palang, so nilai dia adalah 1.6. So ini adik-adik kena kira dulu first. Ini yang pertama kena kira, dapat 1.6 baru darab dengan 5. Okey, ni maksudnya sini dalam kurungan lah. Okey. So hati-hati juga pengiraan bagi ni sebab ramai yang salah, sebab sampaikan online sendiri pun kira salah. Okey, so kena kira betul-betul. Sebab saya dah dapat confirm dengan orang matematik. Okey, pensyarah matematik. Okey, so sepatutnya kalau untuk for this case dapat nilai dia 66.73. Siapa yang WQI ni nanti check, try kira, masukkan nilai. Betul tak? Aku dapat tak nilai ni? Tak dapat, bagi tahu saya. Nanti saya ajar lagi. Okey. Lepas tu seterusnya SS. Suspended solid 38 mg per liter. Okey. Kita tengok, oh ni X aku adalah 38 mg per liter. X, oh so kita guna this formula. Mudah je. Okey, guna this formula. So, kita kira. Dapat apa masuk, dapatlah SI bagi suspended solid adalah 77.31. Okey. Step yang kelima. Step yang keenam. Maaf Okey, step yang keenam pula. Okey, untuk our case 7.16. So, kita tengok mana 7.16. Oh, pom dapat ini. So, kita guna this condition, this formula. Masukkan formula ni. Okey, dapatlah SI pH adalah 98.82. Okey, settle. Semua dah dapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, next. Apa tugas kita? So, kita kena tulis, salin semula. Okey. Dapat semua result kita ni. Okey. Hasil semua masukkan ke dalam kita punya formula dan kita dapat WQI kita adalah 65.87. Okey. So, 65.87 dia adalah kelas ke berapa? Kita pergi ke step yang seterusnya, step yang ke-8. Step ke-8 you kena refer DOE water quality classification 65.87. So kita kena refer balik WQI table 2 ni. Okey, kita refer tengok, oh dia sepatutnya adalah kelas yang ketiga. So kelas yang ketiga lah. Okey. Itu satu. Lepas tu kita refer balik apa penggunaan kelas yang ketiga ni. So kita dapat tahu kelas ketiga ni kegunaan dia adalah untuk yang ni. So kita boleh suggest kan kepada majlis ke, majlis perbandaran tersebut ke, kata oh situ kan kita boleh nanti kita boleh buat tempat fishery, tempat yang
boleh dijadikan sebagai kita boleh buat pertandingan apa ni, joran ke macam gitulah kononnya kan, untuk kita attract. Kalau adik-adik tahu kalau sekiranya tasik ke sungai ke ada banyak udang, ada banyak ikan, bermaksud sungai dan tasik tersebut adalah bersih sebab binatang boleh hidup. Bila binatang boleh hidup, insya-Allah sungai tu bersih. Kalaulah sampaikan sungai pun tak nak hidup, sungai pun tak nak hidup, ikan pun tak nak hidup, apa-apa saja binatang dalam tu pun tak nak hidup, so means sungai tu tak bersih lah. Ada pro and conditionnya juga. Okay, so adik-adik pada sini adik-adik boleh suggestkan apa treatment-treatment yang sesuai. Okay, next step yang ke-10. Di saya rasa dah terakhir dah ni. So kalau kita tengok tadi 60 berapa tadi kita punya nilai, 65 tadi kan. Okay, so 65. Okay, 65.87. Kalau ikutkan daripada sini kita tengok refer step yang ke-10, kita dapat tahu yang kita ni WQI kita di condition slightly polluted kat sini. So dia masih lagi polluted. Kalau kita nak pergi ke bersih, mesti kita kena buat treatment. Treatment apa? So you kena cari sendiri treatment apa. Sebab kita dah jadi bakat engineer ni kan, kita kena tahu treatment apa yang patut kena buat. Treatment aerated lagoon ke, kita buat sebagai extended aeration ke, apa-apa saja treatment yang kita rasakan ia sesuai untuk dia clean. Lagi teruk air tersebut, lagi ekstensif kita punya treatment tersebut untuk kita jadi air itu sebagai clean. Clean ni bukan clean minum tau. Clean minum standard lain, drinking water. Dia tak sama dengan ni. Ini clean maksudnya bersih yang mana tanpa ada toksik dan sebagainya. Mean sungai tadi adalah slightly polluted dan tidak boleh digunakan macam tu saja sambil lewa, kena buat treatment. Itu sebab kita kena tahu WQI tersebut. Pentingnya. So, saya ada dalam beberapa hari yang lepas saya ada study beberapa reference jurnal-jurnal yang buat berkaitan tentang WQI. So, nanti saya akan berikan this link, reference, jurnal-jurnal. Tapi banyak lagi, sangat banyak jurnal-jurnal yang study berkaitan tentang WQI. So, adik-adik boleh study berkaitan tentang WQI ni. Seronok sebenarnya bila kita study. Sebab bila saya tengok, ada jurnal-jurnal yang study banyak sungai di kawasan Malaysia, ada sungai-sungai yang dia buat sepanjang sungai Skudai tu banyak point dia check. Rupanya dia tahu, situ tu patutlah kotor, situ tu rupanya ada kilang proses ayam, situ pula ada orang buat agriculture situ. So dia tahu condition sungai-sungai tersebut. Jadi kita boleh buat treatment kat mana kita nak taruh kita punya water treatment tu. Macam gitulah. Sebab tu pentinglah kita buat WQI ni. Okey, banyak sebenarnya prosesnya. Okey. So, saya nak mempromosikan lagi sekali this module insya-Allah akan dipublishkan pada bulan 3 insya-Allah. Sekarang ni dalam proses penjilidan. Nanti kalau dah siap, kalau siapa nak order ke, bagi tahu terus ke saya, nanti saya bagi tahu kat pihak penerbit insya-Allah. So, sebelum saya berakhir, ada sebarang pertanyaan? Ada sebarang pertanyaan untuk diutarakan? Doktor. Ya. WQI ni dia tak sesuai lah untuk lihat influent dan effluent STP, tak sesuai kan? WQI tak sesuai. Tapi kan kalau nak check bagi yang tu, kalau STP, sewage treatment plant, itu dia lebih kita kena pergi ke dia tak boleh kira WQI. Tapi dia boleh pergi ke yang effluent. Effluent tu kalau domestic wastewater, dia air yang pergi ke effluent tu dia pergi ke sungai. Okay, daripada sungai tu baru kita boleh buat WQI lah. Yes. Betul. Tapi kan kalau kita tahu dari segi theoretical dan design, kat mana kita nak letak
kita punya wastewater treatment plant dengan kita punya water treatment plant. Okey. Kalau contoh saya pernah terangkan dulu kalau adik-adik ingat masa kita belajar chapter 3. Okey, bila kita design wastewater, okey, ni macam contohlah tempat tinggi, ini tempat rendah. Okey, sini tempat tinggi biasanya kalau adik-adik perasan dia ada IWK. Kalau kita kira wastewater treatment plant. IWK nama syarikat saya tak semena saya dah mempromosi kat IWK. Tak apalah kan, IWK. Yang penting you all kena bayar IWK ni. Okey. Wastewater treatment plant biasa duduk bawah sekali. Okey, water treatment plant ni duduk kat tempat tinggi. Sebab apa? Dia nak distribute water kepada consumer. Macam contoh ni ada perumahan. Banyak rumah. Okey, lepas tu yang rumah ni akan keluarkan dia akan membuang kumbahan tersebut, dia akan buang kepada yang ni. Maksudnya aliran sungai yang ni. Dan okey, dan lagi daripada wastewater treatment plant tersebut, dia akan pergi lagi jauh. Dia akan ada lagi bila macam contoh wastewater treatment plant contoh wastewater treatment plant, saya jauh sikit wastewater treatment plant, air perkumbahan pergi sini. Ini dipanggil sebagai influent. Okey, air yang telah dilepaskan dia sebagai effluent. Okey, effluent ni dia terus buang ke sungai. Okey, kalau adik-adik perasan masa panjang kat sungai tersebut dia ada aliran air. Contoh saya buat keratan lentas. Sungai ni dia jalan. Dalam dia mengalir ni ada berlaku treatment kat sini. Kalau adik-adik ingat, pernah saya ajar dulu, treatment kat sini secara biological. Kenapa saya kata biological? Dalam sungai tersebut adanya bakteria-bakteria yang makan polutan tersebut, ada bakteria, ikan apa semua. Sebab tu kadang-kadang kan kalau adik perasan kan, orang kata, jangan makan bawal, saya tak tahulah sahih ke tidak jangan makan bawal hitam tu banyak sangat. Dia kata kat situ dia memang ada toksik. Sebab tu ada orang buat research, dia check kandungan ikan ni berapa banyak toksik. Kandungan ikan ni berapa banyak toksik. Sebab ia nak tahu banyak mana ikan tu makan dan nak tahu adakah kalau ada banyak ikan tu kat situ, bermaksud mungkin ikan tempat tu bersih, tapi mungkin dia dah makan banyak toksik kat situ. Kita tak tahu. That's why, sebab tu sentiasa ada orang buat research berkaitan yang tu. Dan masa kita nak buat influent ni contoh STP punya regulation standard tak sama dengan water quality punya treatment, tak sama. So dia berbeza-beza. Ada saya pernah ada satu FIP student saya tak ingat nama siapa. Okey, saya rasa tak ada kat sini. Saya tak ingat nak invite dia. Dia buat kesilapan dalam research dia. Yang mana dia ambil air pipe, dia buat treatment menggunakan filtration. Dia filter. Dia kata dia nak menyamakan seperti air yang dia masuk air shilling vending machine tu. Vending machine yang masuk air drinking minum. Saya kata no, you cannot see from WQI. Tak boleh tengok WQI. You kena tengok standard for drinking water. Means drinking water berbeza. Kalau adik pergi ke DOE, adik cari drinking water standard, so dia akan keluar lagi detail. Sebab bagi WQI ni adalah untuk air sungai, kegunaan biasa, bukan untuk kegunaan minum. Namun begitu, kalau you kata nak buat untuk drinking water standard, you kata nak buat filter, saya nak buat filter water lah doktor, boleh, no problem. So you kena ikut standard from drinking water punya. Yang DOE memang dah ada lengkap dah. Tapi untuk sewage treatment plant pula berbeza. You kena cari kat carian domestic wastewater standard ataupun industrial wastewater standard. Tu banyak sangat standard kena study. Saya pun baru nak belajar jugalah, insya-Allah. Kalau ada apa-apa nanti saya boleh kongsikan lah, insya-Allah. Okey, lagi ada soalan lagi ya? Doktor, jadi kalau macam untuk STP tu diorang guna DOE standard 5th and 7th schedule standard B, okey ke?
Boleh dia dekat tak? Dia dekat tak dengan dia kenapa dia ambil standard B? Tu saya tak sure lah sebab saya rujuk certificate of analysis daripada private punya entity. Just saya nak check dia, nak cross check. Okey, kalau standard A, dia tak silap dia standard A dengan standard B. Standard A tak silap dia ada list down kan dia punya sungai-sungai dia. I see. Kalau tengok balik, cuba kita try. Kita try. Sekejap kita try. Kalau kita cuba kita try domestic. Okey, domestic waste water regulation, DOE DOE kita tulislah Malaysia, senang sikit. Lebih fokus. Adakah domestik dengan commercial building kita boleh gunakan standard yang sama? Tak Kalau dia ada dua. Satu domestik, commercial tu maksudnya dia kat kawasan kedai-kedai ke? Kalau macam hospital, bangunan kerajaan. Boleh. Kita tengok balik ni. Kalau kita tengok balik untuk yang ni, kita tengok sewage regulation. Kat sini dia akan ada dia kat mana kawasan dia. Okey, tapi kita fokus pergi ke sini Kita pergi ke domestik jap. Sebab domestik ni dia macam manusia menggunakannya. Kalau industri biasanya dia lebih kepada kilang-kilang. Kat mana tempat yang macam contoh kilang ayam ke kilang. Itu penggunaan yang untuk yang lain lah. Okey, kita pergi kalau tengok adik-adik Google lah next time Okey, kita tengok kat sini. Cun dah ni. Okey, yang Dr. Hairuddin maklumkan tadi standard A dengan standard B. Kalau tengok kat sini kat bawah dia ada tulis. Sekejap. Ni dia punya tulis lah ni. Yes, standard A is applicable discharge into any inland water within catchment area listed in third schedule. Means standard A tu yang bagus punya. So while standard B ni tak ada yang tertulis. So kita kena tengok third schedule. Kena tengok ni. Yang ni. Ni semua sungai yang tersenarai. Andai kata sungai tersebut tak tersenarai, mean dia ada standard B. I see. Kita Kau- ada kapasiti ke kalau kita nak checkkan effluent, STP, bangunan komersial, bangunan kerajaan ada, kita ada kapasiti tak? Kapasiti maksudnya berapa banyak nak collect sampel? Kita ada kapasiti dari segi kepakaran dan juga alat. Rasanya boleh tu sebenarnya. Kalau kita memang ada alatnya. Kalau sebabnya kalau saya tahu FTK depa memang ada in situ punya probe. Tapi dia hanya check pH, DO, temperature. Tapi Jadi kalau yang lain-lain macam amonia semua, fosforus semua kita kena bawa balik lab lah. yes. Ada, saya pernah masa saya kat UTM dulu, ada orang buat yang nitrogen tapi masya-Allah mahal. Dia punya probe tu sangat mahal. I see. Tapi kita tak ada lah, kita ada yang normal base lah. Yes, lab base lah. yes, betul. Tapi kalau satu kali sekali buat kita buat analisis untuk influent dan kemudian analisis untuk effluent untuk satu STP, charge dia berapa kalau doktor tahu? Oh, tak tahu pula tu sebabnya saya biasa buat research tak ada tahu pula. Tapi kalau UTM biasa ada buat. Kita kena pergi ke satu badan, center namanya IPASA. Saya ada member kat situ. Diorang ada buat. Kalau kita nak cakap je kat diorang, ada tak diorang ada buat? Sometimes ada company, diorang sendiri diorang ada ambil. Kalau misalnya ada kita nak, biasa dia ada charge dia ada harga kot. Kalau boleh doktor try survey kan harga untuk sekali check untuk influent dan effluent tu bagus juga kalau boleh dapat dimaklumkan. Boleh tapi saya nak tahu parameter. Parameter macam biasalah, pH, COD, BOD, oil and grease, TSS, ammonia, nitrate, phosphorus. Oh banyak. Okey, boleh. Nanti saya maklumkan pada mereka. Dia rasanya dia orang faham lah kalau influent dan effluent untuk STP
parameter apa yang kena ambil, saya rasa lebih kurang dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, dalam 8 lah, 8 parameter. Yang standard lah. Okey, okey. Tak, saya just nak tanya sebab saya nak tahu kapasiti staff kita dan juga kita punya kemampuan untuk buat test ni untuk pihak-pihak industri kalau kita berkemampuan lah. Kecuali kalau ikutkan kita boleh, tapi kecuali kalau ada yang manpower untuk buat lab tu, sebab benda tu kalau kita ada RA, research assistant, macam contoh research assistant kita tu tak ada, ataupun student sendirilah bekerja di bawah di bawah department kan. Mungkin boleh dibincangkan dengan ketua jabatan lepas ni, insya-Allah. Tapi insya-Allah saya akan surveykan. Kalau tu nanti insya-Allah saya survey dengan kawan-kawan saya yang lain. Okey, terima kasih Dok. Sama. Okey, adik-adik lain ada persoalan yang mana-mana lagi nak tanya? Kalau lepas pada ni, kalau ada nak tanya apa-apa, boleh sahaja bertanya. Saya rasa sebabnya ilmu ni sangat penting, sebab kemungkinan besar macam contoh tadi kan Dr. Haidin banyak sangat kepakaran dia dengan consultation daripada luar. Jadi mungkin lepas ni adik-adik pun akan sama juga macam tu. Boleh cari duit dengan cara kita link dengan mana-mana. Macam contoh you dengan Ida Bouquet ke, you daripada company luar, okey kami nak buat treatment, kami nak pantau ataupun kami nak tahu adakah Ida Bouquet kat taman Skudai ni okey tak, dia punya treatment masih reliable tak, masih logik tak, adakah perlu kena buat maintenance ke apa. Jadi sebab tu ia sangat penting lah untuk kepada adik. Sebenarnya ilmu environment ni sangat luas, tapi sebenarnya civil lagi luas. So ini baru environment, sikit baru ni, secedok baru ni, tak cedok, setitik pun tak sampai. Okey. So saya rasa sampai sini sahaja. Sekejap saya sekejap saya nak bagi attendance kepada you all. Sekejap Okey, saya mohon sangat kepada adik-adik isi attendance ni sebelum pukul 1. Saya bagi kat bahagian ruangan chat. Okey. Kalau ada sebarang persoalan ke, sebarang pertanyaan, jangan malu, jangan segan, tanya saja. Andai kata adik-adik dah kerja lepas ni pun nak tanya, no problem. It's okay. Semua persyarat-persyarat semuanya okey. Okey? So itu saja daripada saya, tepat pukul 12. So akhir kalam, sekiranya saya ada jika saya ada kesilapan ke sepanjang kita bagi talk ni, saya mohon maaf. Sesungguhnya saya adalah hamba yang biasa saja, okey, dan menjadi akan lebih baiklah insya-Allah. So itu saja, kalau ada apa-apa saja boleh bertanya kepada saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok Udai. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Das. Terima kasih Udai. Terima kasih doktor. Terima kasih Dr. Sama. Jangan lupa isi.